Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita secara online. Dan insyaAllah malam ni kita kuliah kita bahagian akidah insyaAllah, kitab Kifayatul Awam. Dan sebelum tu kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah muka surat 34, sambungan daripada pertemuan yang lepas. Tajuknya, tidak sah wuduknya orang yang tidak tahu atau tidak mantap dengan segala akidah. Yang lepas lah saya ulang balik bacaannya. Fala yasihu al-hukmu bi wudu'i syakhsin aw salatihi illa idza kana 'aliman bi hadhihi al-aqaid aw jaziman biha 'ala al-khilaf fi dhalik. Iaitu maksudnya, maka hukum itu tidak mensahkan wuduknya seseorang atau solatnya kecuali dia mengetahui dengan akidah-akidah ini atau dia mantap dengannya berdasarkan perbezaan pada yang demikian itu. Dalam hal ilmu tentang akidah-akidah ini sebagai dasar ataupun asas yang baru boleh terbina atasnya perkara yang selainnya, maka hukum tidak boleh mensahkan wuduk atau solatnya seseorang kecuali jika dia mengetahui akidah-akidah tersebut berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa muqallid itu kafir, atau dia mantap dengan akidah-akidahnya itu meskipun dia tidak tahu dalil-dalilnya berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa muqallid itu mukmin. Jadi berdasarkan perbahasan kita yang lepas, iaitu orang yang akidahnya tidak adalah, istilahnya maksudnya dia tidak berakidah dengan akidah yang benar, atau dia tidak mantap, maksudnya di sini masih ragu-ragu lah dalam akidah dia, akan menyebabkan segala amalannya, contoh yang dibagi seperti wuduk dan solatnya, maka tidak sah. Dia nak beritahu di sini bahawa akidah itu adalah syarat bagi segala amalan-amalan kita. Sekiranya akidah kita benar, barulah sah segala amalan kita. Kalau akidah kita tidak benar, bahkan kita ragu dengan akidah kita yang asas, maka pun sama juga amalan kita tidak sah. Maknanya dia beritahu apa yang nak diberitahu di sini ialah tentang kedudukan akidah itu di dalam Islam. Jadi akidah itu adalah asas bagi segala-galanya. Jadi sekiranya akidah kita benar, benarlah segala amalan kita. Dan sekiranya akidah kita tidak benar ataupun ragu, kita ragu terhadap akidah kita, akan menyebabkan segala amalan kita tertolak. Cuma ada isu yang telah dibahaskan sebelum ni, iaitu apakah mengetahui dalil-dalil akidah itu termasuk di dalam akidah itu sendiri. Maksudnya orang itu hanya tahu akidah tetapi tidak tahu dalil akidahnya.
So ada khilaf di situ. Sebagian ulama mengatakan sekiranya dia tidak mengetahui dalil-dalil bagi akidah tersebut, tapi dia mengetahui akan akidah itu, percaya dan mantap, yakin sepenuhnya, maka masih lagi dia dikatakan orang yang beriman lah. Cuma dia dikatakan berdosa kerana meninggalkan kewajipan mempelajari dalil-dalil bagi akidah. Tak banyak pun kan dalil akidah ni, yang perlu kita ketahui ni sikit je. Yang akan kita bahaslah dalam kitab ni dan pernah dibahas pun sebelum ni. Dalil dia mudah sekali dan siapa yang tidak mengetahui dalil itu, dia berdosa lah. Cuma ada pendapat lah, seperti Imam Sanusi dalam sebahagian pendapat dia, Imam Ibn Arabi sebahagian pendapat dia mengatakan tidak sah orang yang tidak mengetahui dalil akidah dia. So sebenarnya apa kaitan dalil dengan akidah itu? Jadi kata ulama, sebenarnya apabila seseorang tu mengatakan akidahnya mantap, maksudnya dia yakin dengan akidah dia, apakah perkara yang akan menyebabkan akidah dia itu yakin kalau bukan dalil? Jadi sebenarnya pendapat yang mengatakan bahawa wajib mengetahui dalil, bahkan tidak sah akidah kalau tidak tahu dalil itu, kerana dalil itulah yang akan menjadikan akidah itu mantap, teguh, yakin 100%. Jadi itu maksud dia. Maknanya seolah-olah orang yang tidak mengetahui dalil, maka akidah dia goyang. Orang yang tidak mengetahui dalil-dalil bagi akidah dia, boleh jadi akidah dia itu goyang, akidah dia tidak mantap, dia akan timbul keraguan dalam akidah dia. So untuk memantapkan akidah, menghilangkan keraguan dalam akidah, wajib dia mempelajari dalil yang akan memantapkan akidah dia. Jadi seolah-olah orang yang mengatakan tak tahu dalil, tak sah akidah tu, kerana dalil itulah yang akan meyakinkan dia dengan akidah tersebut. Sebab tu ada khilaf di situ. Tetapi ada setengah ulama mengatakan bahawa mungkin ada orang dia tidak tahu dalil tetapi akidah dia mantap. Jadi yang sebenarnya yang penting akidah dia mantap. Tetapi bermaksud bukanlah kerana kalau dia tidak tahu dalil dia terlepas begitu sahaja. Maka dia dihukumi juga sebagai berdosa lah. Seperti mana dia meninggalkan solat, begitu juga dia berdosa kerana meninggalkan mengetahui dalil-dalil dalam akidah. Ini mazhab Asy'ariyah lah. Ini mazhab Asy'ariyah. Ada juga pendapat saya mengatakan, contohnya antaranya Imam Ghazali mengatakan bahawa tak belajar akidah pun, tak belajar dalil, tak tahu dalil akidah pun tak berdosa. Yang penting akidahnya mantap. Tetapi itulah, bagaimana nak memantapkan akidah tanpa dalil, itu yang menjadi persoalannya. Imam Ghazali kata dengan amalan-amalan akidah boleh jadi mantap. Cuma kalau zaman kita sekarang ni nak beramal pun tak boleh, pergi semayang pun tak boleh, PKP kan, Jumaat pun tak boleh. So macam mana amal kita nak memantapkan akidah? Jadi ulama sebenarnya memilih jalan supaya kita tidak terlalu mengambil ringan, memandang ringan tentang akidah ni, hanya sekadar mengetahui akidah tanpa mengetahui dalil, yang mana peranan dalil itu sebenarnya nak memantapkan akidah itu. Dan juga kita tidaklah terlalu keras seperti mengatakan siapa tak tahu dalil berarti dia kafir. So pendapat yang sederhana, yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan, tidak terlalu bermudah-mudah dengan akidah ini, kita kata kalau dia berakidah dengan akidah yang benar, sekiranya dia tidak tahu dalil, maka dia dihukumi berdosa sajalah. Dan mempelajari dalil ni perkara yang mudah, lebih mudah daripada akad nikah, lebih mudah daripada akad jual beli sebenarnya. Dalil tentang akidah ni mudah sangat. Kita akan pelajari dan kita sudah pun mempelajarinya. Kerana itulah sebahagian ulama ada yang bersyair sebagai celaan terhadap orang yang sibuk dengan ilmu fiqh sebelum dia sibuk dengan ilmu tentang akidah-akidah ini, dengan ucapannya, ayyuhal mubtadi litatlub ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalam, tatlubul fiqha kay tusahhih hukman summa ghfalta manzilal ahkam. Wahai orang yang baru belajar, hendaklah engkau menuntut ilmu. Setiap ilmu adalah hamba bagi ilmu kalam. Maksud ilmu kalam ni ilmu akidah. Engkau menuntut ilmu fiqh agar engkau mensahkan suatu hukum, kemudian engkau lalaikan kedudukan hukum-hukum itu. Maknanya sibuk dia belajar fiqh tetapi akidah pun tak betul lagi.
Maksudnya belajarlah akidah dengan betul, dan barulah selepas itu kita mendalami ilmu fiqh. Bukan bermakna kita setelah selesai belajar akidah baru belajar fiqh, tak. Sepatutnya akidah itu sudah pun dipelajari, sebelum balik lagi pun dipelajari lah. Dan ketika balik itu pun kita mempelajari akidah mudah. Akidah ni setengah jam, sejam selesai. Akidah itu mudah saja, dalil dia pun mudah saja. Setengah jam, sejam selesai. Cuma yang panjang perbahasan kita sampai berkitab-kitab tu, itu perkara-perkara cabang di dalam akidah. Jadi di sini yang selalu saya bahas panjang-panjang itu cabang-cabang dia lah. Sebab apa? Setiap ilmu tu kan ada peningkatan dia. Kita takkan tahu basic je, mestilah kita tahu penambahan-penambahan maklumat bagi ilmu tersebut, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Tapi kalau nak diikut akidah itu mudah saja, ringkas saja, sekejap saja belajar dia lah. Tetapi kalau perbahasan cabang, perbahasan tambahan memang panjang lah. فَإِذَا قِيلَ الْعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَى كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْعَجْزَ لَا يُصَدِّقُ الْعَقْلُ بِوُقُوعِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَوُجُودِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي باقي مُسْتَحِيلَاتِ. Dan jika dikatakan sifat lemah itu adalah mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, maka maknanya adalah bahawa sifat lemah itu tidak dibenarkan oleh akal akan perihal terjadinya bagi Allah Ta'ala dan perihal adanya. Seperti inilah yang dikatakan pada baki atau sisa daripada segala yang mustahil. Di sini dia sambung balik perbahasan tentang hukum akal yang namanya mustahil. Hukum akal ni kan 3 je, wajib, mustahil, harus. Jadi di sini disambung balik pembahasan tentang hukum akal yang kedua, iaitu mustahil. Apa itu mustahil menurut akal? Maksudnya akal tidak boleh menerima perkara tersebut. Akal tidak boleh menerima perkara tersebut. Contoh dia bagi, mustahil Tuhan itu lemah. Maksudnya mustahil Tuhan itu lemah ialah akal kita tidak dapat menerima bahawa Tuhan itu boleh bersifat dengan lemah, atau wujudnya sifat lemah pada Tuhan itu mustahil. Itu contoh hukum mustahil lah. Begitulah yang dikatakan kepada hukum-hukum mustahil yang lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza qila razaqallahu Zaidan bidinarin yuqalu jaizun, kana al-ma'na anna dhalika yusaddiqu al-aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Dan jika dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi rezeki kepada si Zaid berupa wang 1 dinar, maka dikatakan dia dengan jaiz ataupun harus. Kerana maknanya adalah bahawa yang demikian itu akal membenarkan keberadaannya pada suatu saat dan ketiadaannya pula pada masa ataupun masa yang lain. Satu lagi hukum akal yang ketiga, iaitu dipanggil harus, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil jaiz, iaitu maknanya harus. Hukum akal yang ketiga namanya harus, iaitu maknanya akal boleh menerima akan perkara tersebut dan juga boleh menolak perkara tersebut. Maksudnya perkara itu boleh diterima akal akan adanya, boleh juga diterima akal akan tiadanya. Contohnya dia bagi, Allah Ta'ala memberi Zaid dengan 1 dinar. Maksudnya bukan Allah bagi, nah ambil kau 1 dinar. Maksudnya Allah Ta'ala boleh membuatkan Zaid memperolehi 1 dinar, dan juga Allah Ta'ala boleh membuatkan Zaid tidak memperolehi 1 dinar. Itu perkara yang wujud, perkara yang jaiz, iaitu yang harus. Macam-macam lah, maknanya Allah nak wujudkan Zaid pun boleh, tak nak wujud Zaid pun boleh. Allah nak wujudkan anak bagi Zaid pun boleh, Allah tak nak wujudkan anak bagi Zaid pun boleh. Itu namanya hukumnya harus. Akal menilai perkara tersebut adalah perkara yang dihukumi sebagai harus. Hukum bagi perkara tersebut harus. Boleh ada, boleh tiada.
So kesimpulannya 3 hukum akal, iaitu yang pertama wajib, iaitu mesti ada. Yang kedua mustahil, mesti tiada. Dan yang ketiga boleh ada boleh tak ada, iaitu harus ataupun jaiz. Wala nadhkur laka al-aqaid al-khamsina mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Dan kami akan menyebutkan bagi anda akidah-akidah yang 50 itu secara ijmali, iaitu secara global, secara ringkas, sebelum menyebutnya secara tafsili ataupun secara terperinci. Jadi dia akan sebutlah apa itu akidah 50. Apa itu akidah 50 itu, apa dia? Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala ishruna sifatan wa yastahilu alaihi ishruna wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun fahazihi ihda wa arba'un. Maka ketahuilah bahawasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 20 sifat dan mustahil atasnya 20 sifat, serta jaiz ataupun harus pada Allah Ta'ala itu satu perkara, dan ini ialah 41. 20 yang sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. 20 campur 20 campur 1, 41. Wa yajibu lirrasul arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahidun fahazihi khamsun. Dan tambah lagi, wajib bagi para rasul itu 4 sifat dan mustahil atas mereka 4 sifat, serta jaiz ataupun harus pada mereka itu satu perkara lah. Semoga Allah menselawati dan salam ke atasnya, iaitu satu sifat. Maka ini dialah akidah yang 50 itu. Jadi bermakna untuk Allah tadi 41, dan untuk Rasul ada 9, iaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Maka 9, 41 campur 9 jadilah 50. Itulah yang dimaksudkan akidah yang 50. Orang Melayu panggil shortcut sifat 20. Pengajian sifat 20. Jadi sebenarnya 20 itu adalah sebahagian daripada 50. Sebenarnya bukan sifat 20, sifat 50. Kalau dia kata sifat 20, hanya merujuk kepada 20 sifat yang wajib sahaja. Sebenarnya yang kita wajib belajar bukan sifat 20, sifat 50. Sifat 50. Kenapa 50? Kenapa ya bagi Allah 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, Nabi 4 wajib, 41 harus? Ini adalah ijtihad. Ijtihad ulama Asy'ariyah. Jangan tanyalah dalil, mana dalil Nabi kata wajib belajar akidah 50. Wajib belajar akidah 50, yang mana bagi Allah yang wajib itu 20, yang mustahil itu 20, yang harus itu 1. Bagi Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Mana dalil dia? So di sini tidak ada dalil yang mengkhususkan atau menafsilkan, memerincikan seperti itu. Cuma para ulama berijtihad, ulama Asy'ariyah lah berijtihad setelah mengkaji segala sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Maka kita dapati inilah dia sifat-sifat yang mana jelas, dalilnya jelas secara syarak ataupun secara akal, dalilnya jelas. Bahkan inilah sifat-sifat yang dipersetujui oleh semua manusia. Semua manusia. Maksudnya saya dah banyak kali lah huraikan masalah ni, ulang lagi, iaitu secara kebetulan sajalah jadi 50 itu. Ulama memilih beberapa sifat yang penting, yang jelas, yang semua orang sepakat tentang Allah Ta'ala. Dan sifat mustahil itu sebenarnya adalah lawan lah, lawan bagi sifat yang wajib itu. Maknanya kalau Allah tu wajib wujud, mustahil lah dia Adam. Wajib ada, mustahil lah tiada. Kalau wajib berkuasa, mustahil lah dia lemah. Kalau wajib dia mengetahui, maka mustahil lah dia tu jahil. Itu saja. Maknanya sebenarnya kalau yang wajib saja adalah 20. Dan 20 itu pun secara tak sengaja lah.
Saya tak sengaja terjadi 20. Dan pernah saya cerita banyak kali lah, boleh rujuk pengajian yang dulu-dulu, ataupun lepas ni akan saya cerita nantilah bila masuk kepada bab sifat 20 nanti, sifat yang wajib nanti saya akan bagi tahulah kenapa jadi 20. Saya akan ulang-ulang insya-Allah supaya kita fahamlah benda tu iza taqarrara. Apabila diulang-ulang dia akan menjadi mantap, teguh. Bukan saja 1-2 kali, puluh-puluh kali dah saya ulang. Setiap pengajian akan saya ulang. Di mana sahajalah. Sebab orang macam tak faham, apalagi kalau dengan kritikan-kritikan ataupun lontaran-lontaran dari pihak-pihak yang tertentu. Mana ada dalil 20, mana Nabi tak ajar sifat 20, macam-macam lah kan. Itu semua kejahilan saja. Kejahilan belaka. Jadi sebenarnya ulama pun tak merancang untuk jadikan dia 20 atau 50. Ulama hanya memilih sifat-sifat yang jelas dalilnya, disepakati oleh semua untuk kita kenal Tuhan kita, akhirnya jadi 20 ataupun 50. Itu saja. Dia tak ada istilahnya mana dalil dia 20, mana Al-Quran, mana hadis yang kata kena belajar 20. Tak ada, memang tak ada. Ini ijtihad. Memang banyak, dan bahkan kita tak nafi pun Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat yang sempurna, yang jumlah dia, bahkan ulama kita mengatakan jumlah yang diketahui hanya Allah saja. Tuhan itu sifat dia terlalu banyak, tak diketahui jumlah yang sebenar sifat dia, melainkan Allah sahaja. Di sini kita hanya memilih beberapa sifat yang asas, yang basic, yang jelas, yang disepakati oleh semua bahawa Tuhan mesti sekurang-kurangnya memiliki sifat-sifat tersebut. Akhirnya jadi 20. Kemudian jadi campur mustahilnya jadi 40. Kemudian yang harusnya 41. Dan begitu juga Rasul. Rasul mesti, kalau dia adalah Rasul, dia mesti memiliki 4 sifat yang wajib ini, dan mustahil dia ada 4 sifat yang lawan bagi yang wajib tersebut, dan dia ada sifat harus dia. Akhirnya jadi 50. Dan 50 ni pun berkembang. Dan sebelum jadi 50 tu pun ada sejarah dia lah. Ada sejarah. Kitab yang kita belajar ni, Syekh Fudhali ni dah tahun ke 1200 dah. Ini dah tahun 1200. Jadi bermakna memanglah tidak ada dalil yang khusus yang menentukan berapa banyak sifat Allah tu yang kita wajib pelajari. Ini ijtihad ulama Asy'ariyah. Cara ulama Asy'ariyah menyusun akidah-akidah untuk kita orang awam mengenal Tuhan. Kalau tak mau, tak suka, ya silakanlah belajar dengan cara anda sendiri. Tapi inilah yang diterima oleh para ulama dan masyarakat Islam dunia daripada dahulu sampai sekarang, daripada bermulanya manhaj Asy'ariyah sampailah sekarang. Walaupun sebelum itu belum ada, tetapi dipermudahkan, dikumpulkan, disusun-susun, akhirnya memudahkan kita belajar. Itu sahaja. Dan kita pun tak halang kalau orang tu tak nak belajar sifat 20, nak belajar sifat 100 ke, sifat 99 ke, atau apa pun suka hati dia lah, tiga serangkai ke, terpulanglah kepada dia. Sebab apa? Ini hanyalah manhaj ataupun mazhab atau metodologi ataupun kaedah sahaja. Yang penting apa yang terkandung dalam sifat-sifat 20 yang kita pelajari itu, ataupun sifat 50 yang kita pelajari itu tidak ada yang mengingkarinya. Maksudnya kalau kita tanya orang tu pun, kau percaya tak Allah tu wujud? Kau percaya tak Allah tu berkuasa? Kau percaya tak Allah tu maha mengetahui? Kita sebut semua sifat 20 tu kepada mana-mana orang Islam, semua akan terima. Orang yang menentang sifat 20 lah kononnya pun, dia bila kita tanya satu-satu, kita sebut satu-satu sifat 20 tu pada dia pun terima. Padahal dia tu kan, dia punyalah bising kata sifat 20 ni falsafah Yunani, Nabi tak ajar. Tapi bila kita tanya, kau percaya tak Allah wujud? Kau percaya tak Allah Ta'ala tu qidam? Iaitu tidak ada permulaan kewujudannya. Kau percaya tak Allah tu baqa? Kau percaya tak Allah tak sama dengan makhluk? Kau percaya tak Allah kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam? Mana tak ada orang yang akan nafikan. Tak ada orang yang menafikan. Semua wajib terima. Sebab sifat 20 ni jelas, benda yang disepakati oleh semua manusia, bahkan yang percaya Tuhan lah.
Tak mungkin Tuhan itu bodoh, tak mungkin Tuhan itu bisu, pekak, tak mungkin Tuhan lemah, tak mungkin Tuhan itu jahil, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Mesti wujud, mesti kidam, mesti berkuasa, mesti mengetahui. Jelas. So siapa yang tolak, dia hanya tolak jumlah manhaj itu je. Dia takkan boleh tolak isi kandungan sifat 20 itu. Dan kita pun tak nafi yang selebihnya. Kita mana boleh siapa nafi, kafir juga. Allah tu Maha Penyayang, Pengasih, Penyayang kan. Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Wahhab, Al-Razzaq, At-Tawwab, Al-Syakur, Al-Ghafur. Itu semua pun kita pun percaya, terima. Cuma kita tak jadikan dia sebagai kewajipan untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, kerana sifat-sifat tu dia dianggap sebagai sifat-sifat cabang bagi sifat-sifat 20 ini. Nanti insya-Allah akhir pengajian, sampai kita dah semua kitab dah selesai, kita boleh masuk lagi cabang-cabang sifat. Maksudnya ada kitab ulama-ulama Asy'ariyah mengarang kitab Asmaul Husna, perbahasan tentang Asmaul Husna. Maka dia akan disusun, okey, sifat ini masuk di bawah ini, sifat ini cabang daripada sifat ini, sifat ini cabang di bawah sifat ini. Jadi sebenarnya kita bila mengisbatkan sifat 20 ini, kita mengisbatkan semua sifat sebagai asas dia. Nanti insya-Allah. Wa sayati tahrirul kalam inda zikriha mufassalatan insya-Allah taala. Dan akan datang nanti huraian perbicaraan ketika menyebutkan akidah-akidah itu secara tafsili, iaitu terperinci insya-Allah taala. Perkataan musannaf, yakni musannaf ini pengarang kitab, dengan insya-Allah adalah kerana melaksanakan kandungan ayat yang berbunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah engkau mengatakan pada sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan yang demikian itu besok, melainkan dengan insya-Allah. Maksudnya jika Allah berkehendak. Maknanya dia orang ulama ni kan, bila dia kata aku akan terangkan insya-Allah, semuanya disebut dengan insya-Allah. Maksudnya sekiranya Allah Taala izinkan, Allah berkehendak, insya-Allah akan diterangkan. Benda tu akan jadilah insya-Allah. Sebabnya adalah kerana manusia apabila dia berkata sesungguhnya saya akan mengerjakan ini atau itu, tidaklah jauh kemungkinan bahawa dia akan mati sebelum dapat mengerjakannya, dan tidaklah jauh kemungkinan pula bahawa dia akan terhalang sesuatu kalau memang dia masih hidup. Maka ketika itu dia menjadi seorang pendusta terhadap apa yang telah dia janjikan. Kerana itulah maka seseorang dituntut untuk mengatakan insya-Allah sehingga apabila dia terhalang untuk memenuhi janjinya, dia tidak menjadi pendusta. So apa saja yang ingin kita lakukan, kita iringi dengan insya-Allah, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang memungkiri janjilah. Kita janji insya-Allah, tiba-tiba tak jadi buat. Kan, kita kalau kita tak kata insya-Allah itu, kita seolah-olah berdusta lah, macam kita confident, over confident. Mesti buatnya, aku mesti buat besok, aku insya-Allah. Maksudnya jika Allah berkehendak, sama ada berkehendak iaitu menghidupkan kita lagi dan melakukan kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan perkara tersebut, ataupun sebaliknya lah, mematikan kita langsung tak boleh buat, ataupun masih hidup tetapi tidak ada kekuatan untuk melakukannya, ataupun Allah adakan halangan-halangan untuk kita melakukan perkara tersebut. Jadi kita dalam menggantungkan kita punya segala perbuatan dengan insya-Allah. Kemudian ada satu perbahasan lagi, iaitu okey, kalaulah semua perkara itu kita disunatkan, kita mengatakan insya-Allah, tak wajib lah, maknanya suruh sunat. Boleh tak kita kata saya beriman insya-Allah, saya Islam insya-Allah? Boleh tak kata? Ni ada pembahasan. Yang ke-18, khilaf ataupun perselisihan, perbezaan pendapat ucapan saya mukmin insya-Allah. Ini pembahasan dia. Boleh kan kita disuruh sebut insya-Allah, insya-Allah, tiba-tiba saya beriman insya-Allah, boleh tak cakap macam tu? So ada khilaf di kalangan ulama. Perhatian,
Mengenai apakah boleh bagi seseorang jika dia berkata dengan perkataan saya mukmin untuk mengatakan insya-Allah. Para ulama berselisih pendapat. Menurut Asy'ariyah boleh. Sedangkan menurut Maturidiyah tidak boleh. Sebagian ulama menjadikan perselisihan tersebut adalah lafzi, yang ini bersifat lafaz. Bersifat lafaz. Dia tulis sini lafal, bahasa Indonesia lafal. Bahasa kita lafaz. Di mana mereka membawa pendapat yang pertama, alama iza qala zalika nazaran lil ma'al. Yakni jika seseorang mengatakan yang demikian itu kerana memandang pada hari akhirat. Dan membawa pendapat yang kedua, alama iza qala zalika nazaran lil hal. Ya, ini apabila seseorang mengatakannya kerana memandang pada keadaan sekarang. Dengan demikian, ucapan saya mukmin insya-Allah adalah boleh secara ittifaq sepakat jika seseorang mengatakan kerana memandang pada akhirat, dan tidak boleh jika seseorang mengatakannya kerana memandang pada keadaan sekarang, juga dengan ittifaq, yakni sepakat. Sebagian ulama ada yang menceritakan khilaf perbezaan pendapat dalam bentuk yang lain, di mana mereka berkata ucapan saya mukmin insya-Allah dibolehkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan dilarang oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Abu Hanifah mazhab Hanafilah radhiyallahu taala anhum. Sebahagian pengikut Imam Malik ataupun mazhab Maliki berpendapat bahawa wajib yang demikian itu. Kemudian mereka menceritakan khilaf, yakni perbezaan pendapat itu, dan berkata dan tempat yang demikian adalah jika seseorang itu tidak menghendaki syak ataupun ragu-ragu dan tabarruk, yakni mencari barakah. Namun jika dia menghendaki yang demikian, maka dilarang secara ijma' apabila yang dikehendaki itu adalah syak, dan boleh secara ijma' pula apabila yang dikehendaki adalah tabarruk. Kesimpulan khilaf tersebut telah dinazamkan, disyairkan oleh sebahagian afadil, yakni orang-orang yang mempunyai keutamaan. Okey, sebelum kita baca nazam tu, dia punya isu dia begini. Tadi kan dia sebut kita disunahkan mengucapkan besok saya akan melakukan demikian insya-Allah, besok saya akan datang insya-Allah, saya akan buat tu buat ni insya-Allah, insya-Allah. Okey, sekarang ni boleh tak kamu beriman tak? Bila orang tanya kau ni beriman ke? Saya beriman insya-Allah. Jadi yang pertama tadi kita katakan besok aku akan buat perkara ini dan itu, besok aku akan datang pukul sekian-sekian insya-Allah. Kenapa kita kata insya-Allah di situ? Selalunya maknanya kita tak pasti. Kita tak pasti. Insya-Allah maknanya kalau aku hidup lagi, kalau tak ada apa-apa yang menghalang, kalau Allah izinkan, Allah kehendak, insya-Allah aku akan datang, aku akan buat. Tapi boleh tak engkau beriman ke? InsyaAllah beriman ke. Masalah ada, kita tak pasti akan keimanan kita itu. Jadi di sini ada yang membolehkan, ada yang tak membolehkan lah. Di sini mazhab, di sini dia sebutlah beberapa ulama yang kata boleh, beberapa yang kata tak boleh. Mazhab akidah Asy'ariyah kata boleh. Maturidiyah kata tak boleh. Dalam mazhab fiqh pula, mazhab Syafi'i kata boleh, mazhab Hanafi kata tak boleh, Maliki pun sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh, sebahagian kata wajib. So sebenarnya khilaf itu kenapa? Khilaf itu dilihat pada apa maksud insya-Allah itu. Apa maksud saya beriman insya-Allah? Jadi apa maksud dia mengatakan saya beriman insya-Allah tu, apa maksud dia? Okey, yang pertama disebut yang dimaksudkan insya-Allah itu satu di dunia, satu di akhirat. Maksudnya sekarang ini, adakah sekarang ni kamu beriman? Saya beriman insya-Allah. Itu tak boleh. Itu seolah-olah macam dia ragu, dia ni beriman atau tidak. Seperti mana dia janjilah, engkau nak datang tak datang ni besok? InsyaAllah kot. Macam dia tak pasti nak datang ke tak datang. Sama juga, engkau beriman ke tak? InsyaAllah kot. Jadi seolah-olah macam dia pun tak pasti dia ni beriman atau tidak sekarang di dunia ini. Maka itu memang tak boleh lah. Itu memang tak boleh. Sepakat kata tak boleh. Kalau kita tak boleh ragu, kita ni beriman kita kena yakin, ya aku memang beriman. Habis tu kenapa kata boleh kata insya-Allah? Maksudnya di akhirat. Memang aku yakin aku memang beriman, aku percaya kepada semua rukun iman itu, tetapi
Di akhirat aku tak tahulah Allah Ta'ala terima atau tidak iman aku. Maksud macam tu. Maknanya di akhirat nanti adakah Allah Ta'ala menerima iman aku, menganggap aku ni orang beriman? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah jika Allah kendaki aku ni memang orang beriman di akhirat, InsyaAllah aku beriman lah. Itu maksud dia. Maksudnya dia sendiri yakin dia beriman, tetapi dia tak pasti adakah Allah Ta'ala itu terima dia atau tidak sebagai orang beriman. Yang kedua, ada yang bagi alasan kita menyebut insya-Allah ni, kadang-kadang kita yakin dah. Kita dah memang yakin kita nak buat benda tu. Kita sebut insya-Allah sebagai namanya tabarruk. Jadi kan memang benda tu kita kena buat. Kita kena buat. Jadi kita pasti, maksudnya sekiranya kita ni panjang umur dan kita ada kekuatan, kita akan buat pasti. Tak ragu-ragu. Tapi kita sebut insya-Allah tu sebagai tabarrukan. Maksud mengambil barakah dengan Allah Ta'ala. Dengan lafaz insya-Allah tu kita hanya mengambil berkat, mengambil barakah ataupun keberkatan daripada lafaz insya-Allah itu. Maksudnya aku mukmin insya-Allah, sekadar mengambil barakah dengan perkataan insya-Allah. Itu boleh. Atau kalau dia masuk insya-Allah itu ragu, memang tak boleh. Yang pertama di dunia dan di akhirat, yang kedua mengambil keberkatan dan ragu-ragu. So kalau di dunia dan ragu-ragu tak boleh. Kalau di akhirat dan dia mengambil keberkatan, boleh. So sebenarnya tidak ada khilaf lah. Sebenarnya di dalam boleh tak boleh menyebut saya mukmin insya-Allah itu, yang khilafnya apa niat dia, apa maksud dia mengatakan insya-Allah itu perlu dijelaskan. So kalau dia niatkan di akhirat dan diniatkan tabarruk atau mengambil keberkatan, boleh. Semua sepakat ulama kata boleh. Tapi kalau maksudnya sekarang ni beriman ke tak, dia kata insya-Allah kot, itu tak boleh. Dan satu lagi dia ragulah. Insya-Allah tu mereka tak pasti pun tak boleh sepakat. Faham Ini kita baca sikit dia punya apa nama syair yang dikarang lah. Syair-syair yang dikarang oleh sebahagian ulama. Biasa ulama ni memang suka mengarang syair. Memang orang-orang Arab dulu memang suka melantunkan syair. Dan kita tahu kan Al-Quran itu pun adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di zaman Nabi itu memang orang Arab ketika itu suka bersyair. Siapa yang paling hebat syairnya, makalah dia dianggap orang yang hebat. Jadi dalam macam kita lah kan, spontan berpantun tu kan. Pantun yang mudah-mudah mungkinlah kita spontan boleh keluarkan. Tapi tak ramai orang yang boleh mampu untuk spontan mengeluarkan pantun. Pantun ni dia boleh bukan main bantai je kan. Dia kena ada ungkapan-ungkapan itu kena sama, kena penghujung-penghujung dia kena sama bunyi dia. Jangan kita main bantai je kan. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu yang dah masyhur lah. Ini maksudnya mereka ni dengan spontannya melafazkan syair-syair. Ketika itu juga dia terlintas dalam fikirannya, dia lantas melantunkan syair. Jadi begitu juga Nabi bersama sahabat. Nabi jarang sekali melantunkan syair, kecuali beberapa rangkap yang disabit dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi hanya beberapa rangkap saja yang Nabi lafazkan syair kan. Kemudian para sahabat pun ramai. Antara penyair-penyair yang hebat seperti Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni seorang penyair yang hebat. Abdullah bin Rawahah, kemudian Mughirah dan sebagainya lah, sama ada orang Islam ataupun kafir. Ramai yang juga yang hebat dalam bersyair ni. Jadi Nabi pun kadang-kadang menyuruh beberapa orang sahabat untuk melantunkan syair, terutama dalam peperangan. Kadang dalam peperangan ni sebelum perang dia melantunkan syair untuk meningkatkan semangat. Membakar semangat. Supaya semangat berperang tu meningkat. Dan Nabi menyuruh kadang-kadang sebahagian sahabat melantunkan syair. Begitu juga syair-syair yang masyhur yang dilantunkan, diungkapkan oleh sahabat kepada Nabi tak marah pun. Kan wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u ka'annaka
khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Contohnya saya pun tak ingat dah. Ada seorang sahabat, silap saya, Hasan bin Sabit, dia melantunkan syair itu kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Tidak ada yang lebih indah mataku pernah melihat melainkan engkau. Tidak ada siapa pun selain engkau yang mana mataku ini pernah melihat. Maksudnya dia kata kepada Nabi lah, ditujukan kepada Nabi. Ditujukan kepada dia. Maknanya tidak ada yang lebih indah mata aku pernah melihat melainkan engkau. Kemudian wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan satu manusia yang lebih baik daripada engkau. Kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan untuk bebas daripada segala keburukan, keaiban. Maksudnya langsung tidak ada kecacatan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau dicipta oleh Allah seperti kehendak engkau. Seolah-olah Nabi itu dia dicipta, ya Allah, buat mataku macam ni, buat mulutku macam ni, buat mukaku macam ni, buat telingaku macam ni, buat rambutku macam ni, buat badanku macam ni. Seolah-olah Nabi itu dicipta atas arahan Nabi sini, seolah-olah. Dia lantunkan syair kepada Nabi SAW. Maka Nabi tak marah pun. Nabi tak kata, kau ni apa syair-syair, tak ada. Kecuali syair-syair itu ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur macam mencela, mencaci, menyindir orang, itu tak boleh lah. Itu tak dibenar. Maksudnya isi kandungan syair itu tak dibenarkan lah. Kalau ada unsur-unsur yang menyalahi syariat, itu tak boleh. Tapi kalau syair itu sebaliknya, diperbolehkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk mengatasi segala syair. Keindahan bahasa yang tersusun dalam Al-Quran itu mengatasi segala syair. Jadi penyair-penyair Arab ketika itu, bahkan yang ajam, yang luar sana pun, apabila membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mendapati bahawa tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengungkapkan syair seperti ungkapan-ungkapan Al-Quran. Jadi sebab itulah ulama meneruskan, ulama-ulama Arab ni dia meneruskan mengungkapkan syair-syair dalam akidah, dalam fiqh, dalam tasawuf, dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu nahwu, saraf. Boleh dikatakan hampir setiap ilmu semuanya ada kitab yang disusun dalam bentuk syair. Disusun dalam bentuk syair. Contohnya Alfiyah bin Malik. Imam Malik mengarang 1000 bait, 1000 baris syair untuk ilmu nahwu. Kemudian dalam mustalah hadis ada Alfiyah Iraqi, ada Alfiyah Suyuti. Imam Iraqi dan Imam Suyuti mengarang 1000 bait, 1000 rangkap syair untuk ilmu mustalah hadis. Dalam mazhab Syafi'i ada Matan Zubat. Imam Ibn Ruslan mengarang Matan Zubat dalam bentuk syair. Fiqh Syafi'i dalam bentuk syair. Kemudian dalam akidah ada 144 bait yang dikarang oleh Imam Ibrahim Laqani. Dia menyusun 144 bait syair untuk membahaskan akidah sifat 20 ni lah. Ada lagi Aqidatul Awam. Begitu juga dalam tasawuf, begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Ada sahaja ulama yang mengarang bidang ilmu itu dalam bentuk syair. So di sini banyaklah kitab ni, sebenarnya banyak syair kan. Man qala inni mu'minun yumna min maqalihi insya'a rabbi ya fatin wa zalima likin wa ba'du tabi'ih yujibu an yaqula haza ya nabi wa mislu ma limalikin lil hanafi wa syafi'i jawaza haza fa'rifi wa man'ahu ijma'an iza arada bih asyakka fi imanihi ma muntabih ka'adamil man'i iza bihi yurad tabarrukun bizikri khaliqil ibad fal khulfu haitsu lam yarid syakkan wala tabarrukan fakun biza mukhtalifa. Itu syair dia lah. Saya nak nyanyikan pun tak pandai. Baca je lah. Maksud dia, barang siapa yang mengatakan saya mukmin, maka dia dilarang berkata insya-Allah, wahai orang yang cerdik. Ini adalah pendapat Imam Malik. Namun sebahagian pengikutnya mewajibkan seseorang mengatakan yang demikian, wahai orang yang luhur. Seperti pendapat Malik itu adalah pendapat Hanafi.
Dan Syafi'i membolehkan yang demikian itu, maka ketahuilah dan cegahlah dengan ijma' jika seseorang menghendaki dengan lafaz insya-Allah itu akan syak pada imannya, wahai orang yang mulia, seperti ketiadaan larangan jika dengannya dikehendaki akan tabarruk dengan menyebut Sang Pencipta sekalian hamba. Maka khilaf itu adalah sekiranya seseorang tidak menghendaki syak dan tidak pula tabarruk, maka jadilah engkau orang yang jelas dalam masalah ini. Dia tak boleh terjemahkan dalam bentuk syair juga. Pasal apa? Bahasa Arab ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Melayu dia jadi panjang. So takkan jadi syair. So siapa yang pandai berpantun itu, dia terjemahkanlah, buatlah pantun tentang apa saja masalah lah. Ada orang memang pandai berpantun tu. Tapi pantun tu lah dia kena ujung-ujung sama lah. Macam sini kan semua ujung-ujung dia sama. Jadi itu syair yang diungkapkan sekadar untuk permasalahan saya mukmin insya-Allah. Okey, dan seterusnya tajuk yang baru iaitu tentang ketuhanan ilahiyah, itu masuk kepada sifat 20. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Jadi setakat tu ada soalan yang nak ditanyakan? Kalau ada soalan boleh type dalam ruang komen itu. Jam telah menunjukkan 9.30 malam. Ada yang ingin bertanya boleh type soalan di situlah. Jadi permasalahan dia di sini tak terlalu berat lah. Kita jarang lah kita dalam masalah ni. Ini kan kitab ni dah masuk kitab kita yang ketiga dah silap saya. So dia ada bahas agak perkara-perkara terperinci sikit lah yang tak ada dalam kitab-kitab sebelum ni mungkin. So ada soalan atau tidak? Kalau tak ada kita boleh tangguh dulu. Macam mana? Tak ada Okey, nampaknya macam tak ada soalan. Jadi setakat itu dululah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.